Assalamualaikum guys. Baiklah, korang semua dah tengok video buka kotak untuk Soundpeats Sonic Pro. Jadi dalam kotak ini ada ear tips, manual panduan pengguna, kabel pengecasan Type-C dan juga kad waranti ya. Baiklah, hari ini kita nak membicarakan sedikit mengenai Soundpeats Sonic Pro. Sedikit spesifikasi. Pada bekas pengecasannya terdapat bateri berkapasiti 400 mAh. Dan pada setiap satu earbuds terdapat bateri berkapasiti 70 mAh. Okey. Soundpeats Sonic Pro ini menggunakan chipset Qualcomm yang terbaru iaitu QCC3040, yang juga bererti ia membawakan teknologi yang terbaru iaitu True Wireless Mirroring. True Wireless Mirroring ini dikatakan sebagai pengganti atau successor kepada True Wireless Stereo Plus. Baiklah, kita imbas kembali kepada teknologi TWS yang lama, yang mana setiap satu TWS tu mestinya mempunyai earbuds primary atau earbuds utama yang akan memindahkan audio kepada earbuds kedua. Ini menyebabkan berlakunya kelewatan audio atau delay. Dan kebiasaannya pada earbuds pertama atau primary ini, baterinya akan lebih cepat lemah dan lebih cepat habislah. Jadi Qualcomm cuba untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggantikannya kepada teknologi True Wireless Stereo Plus atau TWS Plus, yang mana setiap satu earbuds akan menerima audio secara serentak atau paralel. Kemudian Qualcomm menggantikan pula teknologi TWS Plus kepada True Wireless Mirroring. True Wireless Mirroring ini secara asasnya, secara umumnya lebih kurang sama dengan TWS Plus, cuma ia menerima audio secara swapping. Maksudnya kedua-dua earbuds menjadi earbuds primary secara serentak dan bertukar-tukar. Qualcomm mengatakan True Wireless Mirroring ini mampu menjadi teknologi yang memberikan audio secara mantap dan kurang kelewatan, juga mampu memanjangkan jangka hayat bateri anda. Jadi dalam peranti atau dalam telefon contohnya, address ataupun nama untuk peranti akan tampil sebagai satu nama sahaja. Tidak seperti TWS Plus yang mana akan ditampilkan dengan dua nama kalau jadi True Wireless Mirroring ini, hanya satu nama saja yang akan muncul dalam telefon anda. Okey. Baiklah. Kita bicarakan pula mengenai kualiti audionya. Saya dah gunakan Sonic Pro ini selama lebih kurang 2 minggu. Apa yang saya dapat perkatakan, dari segi bass agak baik, tetapi ianya tidaklah sesuatu ciri yang menonjol ataupun ciri utama yang cuba untuk ditonjolkan kepada earbuds ini. Maknanya kalau anda memang jenis individu yang amat menyukai bass, mungkin TWS ini tidak beberapa sesuai untuk anda lah. Okay. Dari segi pentas suara atau soundstage, saya rasa beberapa instrumen tidaklah begitu kedengaran dengan baik, dan apabila dimainkan beberapa jenis genre, contohnya metal ataupun rock, panggung suara atau pentas suara ini tidak kedengaran dengan begitu luas sangatlah. Okey. Dari segi kadar kejelasan atau clarity, kejelasannya amat bagus. Cuma itulah apabila kita combinekan ataupun kombinasikan antara kesemua ciri-ciri audio ini, ianya boleh dikatakan audio yang agak seimbang. Dan untuk anda yang meminati servis penstreaman seperti Netflix, YouTube, Hulu dan sebagainya lagi, earbuds ini agak sesuai digunakan. Cuma jika anda jadi jenis peminat muzik, mungkin anda perlu
lakukan lebih tuning atau tweaking dalam tetapan peranti anda supaya ianya dapat memenuhi kehendak anda dalam mendengar muzik dengan lebih rasa puas lah. Ketahanan bateri selama yang saya cuba, pada saya ianya dapat bertahan selama lebih dari 4 jam, dan ini adalah satu ketahanan bateri yang sangat baik lah, ya. Kemudian dari segi antara ciri-ciri yang saya suka, bekas dia, tengok, bekas dia agak kecil. Kemudian di atas dan di tepi kita dah boleh nampak macam glossy paint gitu. Okey, tu dari segi ciri yang saya suka. Cuma dari segi ciri yang saya tidak beberapa gemar ialah button MFB dia. Button MFB ni tidak boleh kita sentuh saja, tetapi kita perlu tekan, ya. Tekan. Jadi kalau tengah dengar lagu atau tengah layan filem-filem di Netflix, kalau anda tekan, dia akan pause. Dan anda perlu untuk tekan dengan kuat, ya. Dan akan menyebabkan kadang-kadang earbuds ini masuk ke dalam telinga anda apabila dia tekan. Kemudian seperti anda dapat lihat, lampu pada MFB ni akan menyala. Jadi kalau anda contoh anda masuk ke dalam mesyuarat yang anda tidak terlibat atau masuk ke dalam program yang anda tidak berapa suka, dan kemudian anda nak menggunakan TWS ini secara stealth atau tidak beberapa kelihatan, memang tak akan dapat lah, sebab lampu dia akan menyala. Okey? Baik, itu dari segi ciri yang saya suka dan juga ciri yang saya tidak suka. Secara konklusi, jika nak dibandingkan dengan beberapa TWS yang saya pernah pakai sebelum ini, saya dapat simpulkan untuk harganya, Sonic Pro ini bolehlah dikatakan agak berbaloi. Cuma anda tidak boleh berikan, orang kata, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap model ini, kerana kualiti audionya tidaklah terlalu mantap, terlalu mampan. Ianya sederhana saja. Okey, sederhana saja. Tetapi untuk anda yang memang mencari TWS dengan daya ketahanan bateri yang baik, kemudian menggunakan kabel pengecasan Type-C, Sonic Pro ialah model yang sangat bagus. Okey. Jadi setakat ini perkongsian saya. Saya harap anda dah mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Kalau anda berminat, saya akan kongsikan pautan di bahagian description. Okey. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum guys.